Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita yang baru saja memberikan ucapan haluan. Seterusnya yang kita muliakan seluruh saf kepimpinan, ahli jawatan kuasa Surau Al-Hikmah pada Midi, para imam, para bilal, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam majlis ilmu, yakni kuliah duha. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan memberi kebaikan kepada diri kita hidup dalam dunia ini dan menjadi saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Siapa ada soalan atau segera unjuk. Mari atas diri buat apa? Di dalam Al-Quranul Karim, pada penghujung surah Al-Kahfi, Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sadaqallahul azim. Maksudnya, barang siapa yang mengharap bertemu akan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh dan dia tidak mensekutukan Allah pada amalnya itu seorang jua pun. Hari Jumaat kita afdal membaca surah Al-Kahfi. Kalau kita baca surah lain, sunat dapat pahala. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, afdal, makna lebih banyak pahala. Kena faham gitulah. Kita jumpa di mana-mana pun kalau ada sebut hadis kata, siapa baca surah ini pada hari Jumaat, contoh, kita pun baca hari lain, boleh. Kena faham tu dulu. Dia sebut situ, man qara'a suratal kahfi dalam hadis, fi yaumil jumaah. Ada jelas situ tak? Nabi kata siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ada sebut tak hari? Ada sebut tak? Kita pun baca hari lain. Nak faham tu. Baru jadi tidak peling. Mari patua aku ana pun tak pakai dah hak ni tu. Mana ulama kata kalau sebut hari Jumaat, kita pergi baca hari lain. Faham tak lagi? Hukumnya boleh. Dan kalau kita baca hari Jumaat macam dalam hadis, hukumnya afdal, lebih baik. Bukan hari lain tak pakai. Hari lain boleh. Hari yang sebut dalam hadis Jumaat, kita buat ikut sama dalam hadis, lebih baik. Afdal ni maknanya gandaan pahala. Sebab ada orang duk faham kalau Nabi sebut hari Jumaat, kita baca hari lain tak boleh. Tak betul. Sebab Quran ini ada dua perintah. Pertama, perintah yang umum, tak sebut masa. Nabi sebut ikra'ul Quran, bacalah kamu semua akan Quran. Tak ada sebut bila, pagi, petang, siang, malam, raya ke, malam raya ke. Tak ada sebut ikra'ul Quran, bacalah Quran. Ada hadis Nabi sebut hari macam tadi, barang siapa baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Surah Yasin, ada hadis tak? Suruh baca hari malam Jumaat, ada. Cuma hadis yang paling kuat sanadnya ialah baca surah Al-Kahfi. Adapun baca surah Yasin pada malam Jumaat, hadisnya tidak sekuat hadis baca surah Al-Kahfi. Jadi siapa nak baca surah apa pun hari Jumaat, dapat pahala belaka. Hak tadi kita kata kalau Nabi suruh baca hari Jumaat, kita pergi baca hari lain,
Kita pergi baca hari Sabtu, atau Ahad, atau Isnin, atau Selasa, atau Rabu, atau Khamis. Faham tak lagi? Maka hukumnya boleh. Dah boleh tu makna dia boleh pahala tak? Sunat. Bapa pula boleh pahala. Bapa pergi kata sunat. Dah baca Quran ke baca surat khabar? Baca Quran. Baca Quran ni boleh tak pahala? Faham tak lagi? Boleh pahala. Jadi pada hari ini kita baca surah Al-Kahfi. Penghujung surah Al-Kahfi, Allah sebut barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh, yang baik, dan dia tidak mensekutukan Allah dalam beramal seseorang juga pun. Baik. Maknanya orang yang beramal soleh, dia ikhlas, maka mereka ini akan bertemu Allah, gitu. Orang yang tidak ikhlas tak bertemu Allah, salah. Lepas tu jangan tengok terjemahan Quran, kita kata kita reti dah hukum. Kena serah kepada ahli dia. Kalau dalam bab Quran, kita kena tengok kitab-kitab apa. Kitab tafsir ya. Jangan tengok kitab lain. Faham? Kalau kita ada masalah kerja sekolah tak faham tentang matematik, kita kena tanya cikgu matematik ke ilmu alam. Faham tak lagi? Kita tak. Tak betul. Ngaruk ngabang kali lain. Tak faham. Ni masalah benda ni nak tanya ni ayat Quran. Masalah ayat Quran kita kena rajak ulama tafsir. Biasa disebut mufassirin. Ulama tafsir. Bukan ustaz yang tafsir Quran dalam Facebook. Tu bukan ulama tafsir. Faham? Biar faham. Ulama tafsir Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Imam Al-Qurtubi, Imam Fakhrul Razi, Imam Ibnu Jari At-Tabari, itu ulama tafsir. Faham? Kena tengok benda dia kata. Bila kita tak faham ni, kita pergi buang hak pakar ulama tafsir ni kata tak pakai, kita pakai hak ustaz tafsir dalam Facebook. Kata salah tafsir ni. Tengok diri ustaz tu tafsir dalam Facebook. Saya sedang sih malam. Tahu dah hak ni Imam Ibnu Katsir kata lain. Tu hak tak sekira hak ulat tu hak ni ustaz kita ni hak ada ni. Pula dah. Jadi rosak habis. Bunuh jahanam habis. Faham tak lagi? Kita nak sulang lengang, kita panggil tukang paik. Nak tikar leher, panggil tukang seming. Kena ke tak? Dah mak nak suruh, dia panggil benda Pak Mak Mozek. Mak nak tikar leher. Kata mak gila ke mana? Ini masalah. Umat sekarang sudah gila habis. Benda hak masalah ayat Quran, dia ikut orang lain, hak mengarut tak tahu benda. Tak ada autoriti, tak ada apa-apa. Jadi gini. Bukan makna orang yang tidak ikhlas tak boleh jumpa Allah. Semua bertemu dengan Allah. Ayatnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni Allah jadi. Faham? Bukan mak kita jadi. Tak? Kalau mak kita yang jadi kita, muka bujur sirih belaka lah. Ni ada bulak macam pinggang, ada pak semegi. Allah tu kan buat. Maksudnya, siapa yang nak di akhirat nanti, ketika orang ramai dihimpunkan di padang mahsyar, Allah redha dia. Allah suka nak jumpa dia. Allah sayang ke dia. Itu maksudnya. Ada pun lain daripada itu, Allah jumpa kau, tapi Allah murka ke dia. Allah berpaling daripada dia. Allah tak memberi rahmat dan keampunan kepada dia. Kena faham baik. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang yarjun, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maksud dalam keadaan Allah redha dan mereka pun redha, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Taala suka kepada mereka itu. Mereka itu suka dan redha dengan Allah. Maka kena amal soleh. Itu maksudnya. Kenapa kena beramal? Kerana dua keping cekek kita kena beli siap supaya tak kena api. Kalau sekeping cekek masuk dalam api lagi. Apa dia cekek? Cekek tak boleh masuk neraka, dua keping kena beli.
Kalau nak tengok bola sekeping je. Hang. Nampak? Ejah dengan PKK. Tapi kalau nak tengok, nak masuk, tak mau masuk neraka, kena ada 2 keping cakap. Dan kalau nak masuk syurga kena ada cakap. Tu kena faham. Nak masuk syurga, dah. Apa cakapnya? Beriman. Beramal, tak payah tak apa. Sebab apa? Boleh masuk syurga. Mana gitu? Masuk neraka dulu, bakal lama habis masa, masuk syurga. Faham lagi? Kenapa? Dalam hadis kata, siapa yang ada iman di dalam hatinya, akan dikeluarkan akhirnya dari neraka. Dah apa masuk neraka ada iman? Amal tak ada, cekek sekeping. Faham lagi? Jadi kalau ada 2 keping, memang masuk syurga tu, tak masuk neraka. Kalau ada sekeping yang cekek iman saja, kalau tak dapatkan ampunan Allah, neraka dulu, habis tepuh, baru masuk syurga. Sebab apa masuk syurga? Dia masuk ahli neraka kan? Dia ada iman. Dia apa? Nabi sebut dalam hadis. Ahli neraka yang ada iman, walau sebesar zarah dalam hatinya, akan dikeluarkan dari neraka. Jadi nak masuk syurga, saja syarat beriman. Nak masuk, tak boleh masuk neraka, 2 syarat. Beriman dan amal soleh. Faham lagi? Amal ni bahasa Arab. Ayah dia buat benda, duduk beramal. Beramal buat ke ni? Duduk koyoknya. Koyoknya tu beramal lah orang Arab panggil. Faham lagi? Cuma kita orang Melayu bila faham ke amal tu, duduk buat ibadat. Amal tu asal bahasa Arab bekerja. Mak dia buat benda dapur, nampak orang gegerkan dia, duduk beramal. Beramal mana dapur? Duduk tumbuk belacang. Beramal belacang. Faham? Beramal tu bekerja. Buat sesuatu benda tu beramal. Faham lagi? Batu orang yang bekerja tukang kutip zakat dia panggil benda amil. Amil ni dari fa'ilun. Yang wazan fa'il. Daripada kataan amalun. Jadi orang yang melakukan amal dipanggil fa'il, pelakunya. Kalau hurufnya amalun, amil. Orang yang melakukan kerja zakat. Cuma amal ini ada 2. Amal yang amal dunia, amal akhirat. Hak bangsa dunia, hak bangsa akhirat. Maksud bangsa dunia ni perkara-perkara yang perkara itu ialah kaitannya adalah dunia. Kalau benda akhirat, perkara itu kaitannya ialah hal-hal akhirat. Tu je. Ni orang panggil amal dunia, amal akhirat. Batu ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat. Mati syahid dunia apa dia? Tu orang mati perang. Perang Uhud, perang Badar, Mujahidin tu. Itu syahid dunia. Dalam dunia lagi mereka sudah menjadi saksi perjuangan mereka kerana Allah. Lagi. Tak mandi, tak semayang. Perang di Palestin ke apa, tak kira lah. Syahid akhirat tu orang perang beranak. Mati beranak. Mati accident. Kemarin 7 orang mati. Naik Alza 10 orang. Belanggar dengan lori dia ni. Jalan Kelantan. Tengok hotel berita tengah malam. 10 orang naik Alza. Yang sombak ke mana tak tahu. 7 mati. Budak-budak ramai. Acur kereta. Lawang lori tiada. Mati kepik itu. Sodok di tiala tu. Ni catah di besi pula. Otobik perut, otobik otak. Mati syahid lah. Dalam hadis tak khabar mati accident, mati tertindih. Tindih batu terbalik tiang apa semua. Bozar terbalik, penyek orang. Mati tu sakit, azab. Faham lagi? Dipanggil mati syahid, syahid akhirat. Di dunia mandi, semayang, kapal tanah. Akhirat Allah beri pahala suku dengan sebab aku matikanmu. Sakit gini orang lain mati tak kata gitu. Mu lepas pecah muka, pecah otak, tubik perut. Mati lemah. Mati terbakar lah yang terbik. Anguh gitu lah. 2 beranak. Akhirat ada pahala besar untuk mereka. Timbang. Seriak dah boleh suti bukit, habis amal. Dah tu benda pula suti bukit ni. Tu kita tak buat itu. Mari duana pahala tu.
Kamu mati lemah itu kan, ni pahala dia. Itu syahid akhirat. Nah. Tetapi kena ingat, amal dunia boleh jadi dunia, boleh jadi akhirat. Amal akhirat boleh jadi akhirat, boleh jadi dunia. Innamal a'malu bin niyat. Faham? Amal dunia jadi akhirat. Beli kereta 300,000 Mercedes. BMW 5 siri baru. 340,000 full spec. Nak pergi surga. Nak pergi sejik. Jadi akhirat. Faham? Beli katil buruk tapi tak pergi sejik. Nak aku porong. Jadi dunia. Faham lagi? Jadi innamal a'malu binniyat. Dunia boleh jadi akhirat, tapi dunia yang tidak haram. Kena faham baik. Dunia yang haram tak boleh. Niat tikang nambah ekor nak pergi umrah. Tak jadi. Tak jadi. Tai ayam mubuh kering ke, mubuh lagi mayonis ke, tak jadi. Hukumnya haram. Faham? Tak boleh makan. Dunia akhirat menjadi dunia. Ini paling nyaknya sekali. Semayang tak pakai gawar. Comel rokok sujud. Tak ni innamal a'malu binniyat. Faham? Semayang tak boleh pahala. Puasa tak boleh pahala. Haji lengah saja. Ni buat apa? Pasal niat. Dia kata sah betul, dia kata. Supaya ni buat hukum 13. Pakai serban dah. Pakai minyak atom. Ada tak makninah. Bacaannya sedap. Hak dalam pula. Antaranya mereka ini riak dengan amal. Nak tunjuk ke orang. Faham lagi? Jadi akhirat jadi dunia. Di Mekah nak suruh orang panggil haji. Bukan kerana nak menunaikan perintah Allah. Bukan nak mendamping diri dengan Allah. Nak balik ni orang panggil haji. Dah dagi 2 minggu nak pergi tu buat dah bus stand. Tukar dah haji. Faham tak lagi? Nampak? Dia lengah je. Kena faham baik-baik. Jadi kita bukan nak ukur orang. Tak apa. Allah saja yang alamu ma fi sudur. Allah saja yang tahu apa yang dalam hati. Kita nak baiki diri kita dulu. Dalam bab riak tak boleh pandai nak kata ke orang. Walaupun dia tulis dalam belakang jubah dia Persatuan Riak Padang Miding. Betul tentu riak. Faham lagi? Tu baju tulis baru. Tapi kita mudah dengan orang. Kalau barang zahir boleh hukum. Orang batal mayang tu. Batal. Babu betul batal. Dah ni rokok gitu laju ngak dak dah nak tak mani tu. Tu boleh kata. Tapi yang kata tu riak. Tak boleh. Kenapa? Kerana barang riak bukan barang luar. Barang dalam. Maka falyamal amalan salihah. Hendaklah kamu melakukan amal saleh. Faham? Kerana amal saleh tidak saleh dia taleh. Apakah makna saleh? Makna baik. Baik mana? Baik di sisi Allah nombor 1. Apa baik di sisi Allah? Ibadah khususiyah, ibadah umumiyah. Ibadah khusus bayang, puasa, zakat, haji. Ibadah yang umum, macam-macam lah benda yang kita buat kerana Allah. Kita pergi jabat masuk kerja, kita pergi buka kedai masuk pergi kerja cari pitih. Walau boleh 4 juta sekalipun, tapi kerana Allah, kerana tuntutan mencari harta yang halal itu fardu, kerana nak beri nafkah kepada orang, kepada anak isteri kita yang wajib atas kita, dan kalau ada lebih, kita sedekah, kita infak pada jalan Allah. Faham? Walaupun dia jadi billionaire, hukumnya harus. Jangan tengok kaya miskin. Nak ukur orang. Dia ni orang sombong ni. Apa pun kata dia orang sombong? Dia rumah besar. Rumah besar bukan sombong. Rumah besar dia ada viti. Dia tak ada iwak kemuk cek macam kamu kau. Faham lagi? Tahu tak? Dia kata sombong rumah besar. Apa pun kata dia dah sombong. Tu kereta banyak. Itu bukan kata banyak, bukan sombong. Kata banyak dia keperluan. Faham lagi?
Nak anak dia naik suku. Kita ni dak pandai. Dak mandar tu nak ukur orang. Hak pandai dak ukur orang pula. Nak. Jadi ngarut ngabang kita ni. Ngarut lepas tu lehuk lah ngabang. Benda jadi. Nak. Barang buruk lah ngabang-ngabang ni barang orang tahu. Hak dak molek. Faham? Makna mu ni dak pakai. Ngarut ngabang tu makna dak pakai. Barang dak pakai orang tahu lah ngabang. Bapa mu kata dia sombong, tu jalan lenggok itu. Tu bukan sombong, sakit kau. Faham lagi? Nampak? Sombong ni dua perkara Nabi kata. Yang pertama menolak perkara betul. Kalau benar tolak mu terima. Tu sombong. Dan yang kedua menghina orang lain. Dah anak beranak aku ya molek, anak beranak orang lain tak molek. Tu sombong. Sombong dengan ilmu, tak? Sombong dengan amal, sombong dengan pakaian, macam-macam masing. Sombong dengan pakai serban mo, sombong dengan pakai jubah mo. Ada ke? Nak? Ibas dia molek orang lain tak molek. Datang kata mu jauh budak-budak kampung. Mu dah cek pakai jubah lama. Nak andi dengan tu, saya luar pandai bisa mu. Datang saya tahu dah jolok. Kita pun kata ada ya. Bagi halu. Nak isbat faham? Nak saing tanda tangan bagi halu. Jadi datang dulu gitu-gitu. Tak? Didik kok. Sombong dengan pakak dengan harta punya macam-macam pasal dengan keturunan. Nak? Amal yang soleh. Pertama perintah Allah yang wajib. Kedua perintah yang sunat. Hak wajib tengok dulu cukup lagi. Takut buat hak sunat wajib tinggal. Dah guna tergantung. Gantung. Puasa qada dak tunai. Senang kami mau. Faham? Puasa qada dah 18 tahun itu dak ingat. Dak puasa sehari. Masa umur 19. Masa umur 20 dah puasa sehari. Faham? Dalam ni guna ni kita orang duduk surau dah. Senang kami bawa, senang kami. Dah tu hak hutang. Bayar ke tak? Tergantung puasa sunat. Amal soleh belaka. Kena faham. Batu Nabi doa kepada Ibn Abbas, Allah mafaqihu fiddin. Ya Allah, jadikan budak ini faham agama. Bukan pandai. Pandai tu dalam Facebook tu pandai cakap. Tu orang pandai tu. Tak erti benda pandai cakap. Orang faham agama. Nak? Mayang tunggang-tunggik, tak ikut fiqh. Tak jadi. Tak panggil amal soleh. Lepas salam, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata, Waalaikumsalam. Kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, ulangi semula. Semayang mudak pakai. Padahal semayang. Bang, 3 kali Nabi suruh ulang. Payang dah 3 kali Nabi kata tak pakai kawan. Tak. Itu sahabat Nabi. Nabi kata ni sahabat ke tak? Sahabat ada hidup lama Nabi. Faham tak? Sahabat Nabi. Tak ngaji punya masa, tak pakai. Kita sahabat MB pun tak. Tahu tak? YB budak dah kita. Faham? Ni sahabat Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, turun ayat kamu sahabat Nabi, umat terbaik di kalangan manusia yang ada di bumi ni. Dalam gitu Nabi kata kum farji'. Nampak? Bangun, ulangi sembahyangmu semula. Fa innaka lam tusalli, maka sesungguhnya engkau tadi sebenarnya walaupun nampak macam sembahyang, belum menunaikan sembahyang. Tak ngaji. Mana tahu tak ngaji? Kali yang ketiga lepas Nabi kata gitu, dia minta maaf banyak-banyak, ya Rasulullah, hak ni je yang aku tahu tentang sembahyang. Kalau ada lagi tolonglah ajar. Nabi pun kebun. Bermakna ilmu tak situ? Tak. Nabi kata sumarka hatta tatma'inna raki'a. Habis mu berdiri baca-baca, barulah mu rakaat. Dan rakaat itu mu kena tamakninah. Faham?
Tu Nabi ajar. Dan ni bab tu talabul ilmi faridah. Belajar ilmu agama fardu ala kulli muslimin. Atas sekalian orang Islam. Tak belajar agama berdosa, jadi fasik belaka. Mu menteri ke, PN ke, hak nak jadi PN tak boleh-boleh ke, mu esko ke, esko hak jatuh dah ke, mu nampak tak, mu MP ke, mu atau mu bakat MB ke, atau MP bakal nak kena turun ke, tak ada kira siapa-siapa. Faham? Mu netizen apa, belajar agama kalau orang Islam wajib, tak belajar berdosa. Belajar bukan belajar dengan saing-saing, belajar dengan alim ulama. Faham? Supaya apa? Supaya amal soleh kita Allah terima. Sebab ada orang amal soleh dah tidak terima. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita bukan penting tajwid je, tajwid untuk qiraah. Habis pada tu selami ilmu tafsir. Dan jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah dalam melakukan ibadah. Syirik guanya lagi semayang dah, bukan sembah berhala. Nampak? Nabi kata, aku takut kepada kamu satu syirik. Syirik asghar, Nabi kata. Syirik asghar tu benda. Syirik asghar ini ialah beramal tidak kerana Allah. Kita wis sedekah seria dalam tong surah kat gini tidak kerana Allah. Syirik asghar tu. Dah tak boleh pahala. Pahala apa, orang mati syahid tak boleh pahala. Muwis ria. Nak boleh pahala tidak kerana Allah. Mati syahid tak boleh pahala. Mari seorang laki-laki dia cerita, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki dia mati dalam berperang supaya orang sebut dia ni orang berani. Laki-laki kedua dia berperang dengan dia ni, berjihad untuk dapat harta ghanimah. Laki-laki ketiga untuk dapat nama dan kedudukan. Hak mana seorang pada jalan Allah? Nak? Nabi jawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah atau kama qala. Hanya orang yang berjuang supaya tegak dan tingginya agama Allah saja, dia dalam jalan Allah. Hak tiga ni bukan. Mati syahid belaka dah tu. Mati syahid dah, berperang dah, gadai nyawa dah. Tidak kerana Allah, kerana dunia. Tidak pada jalan Allah. Dah kita kalau sedekah. Faham tak? Tidak kerana Allah di awal tu. Amal soleh dah, niat kerana Allah. Niat kerana Allah dah, biar comel pula. Contoh, sedekah. Sedekah kerana Allah. Tapi we hak dak molek. Faham lagi? Kerana Allah dah, tak ada riak dah. Tapi dia we hak tak molek. Jaga-jaga. Nampak lagi? Ingat kisah anak Nabi Adam. Nama dia anak Nabi Adam? Qabil dan Habil. Faham lagi? Allah suruh beri sedekah. Qabil beri sedekah, Habil pun beri. Dua-dua taat tak? Dua-dua taat. Qabil beri hak molek, Habil beri hak tak molek. Allah terima hak Qabil, tak terima hak Habil. Betul tak? Ke terima dua-dua? Tak? Allah terima hak Habil saja. Tak terima hak Qabil. Padahal hak Habil beri hak molek. Gandum hak molek-molek, buah tamar hak comel-comel. Faham? Allah terima. Hak nu hak kepek, hak gosok, hak masang. Faham? Allah tak terima. Baik, kita tengok hak Allah tak terima ni hak siapa? Qabil. Qabil ni bin dia. Cik jawab. Bin Adam. Adam ni esko ke Nabi? Tahu tak? Kau tak. Nabi. Anak Nabi. We hak tak boleh. Allah tak terima. Dah mu anak pia. Anak Muhammad Labi. Lagilah tak terima. Faham tak? Moral of the story tu kena faham tu. Maudhu' hantaran cerita tu. Faham? Dah kalau anak Nabi, dah IC bin Nabi. Oh, hebat bin Nabi. Nak? Kita bin YB tu dah kenal orang dah lah ni.
Tak meta tak jurah ke. Nak. Tak apa orang tolong ayah dia, mak dia tak kenal orang dah. Faham? Tu arah bin YB. Kau tak pakai rawat. Bin Nabi. Nak. Wihak tak malai. Allah tidak terima. Padahal itu amal soleh. Nah, sedekah itu amal soleh. Jadi jangan kamu simpangkan, kona-konakan akan tujuan kamu beramal soleh kerana benda lain. Maka poin ayat ini, lakukan amal soleh dan ikhlas dalam beramal. Ikhlas ini ada 3 pangkat. Pangkat yang pertama, kerana Allah semata-mata. Padak lain, bukan syurga, bukan pahala, bukan takut neraka, azab kubur, tak ada. Itu paling tinggi. Ikhlas nombor 2, pangkat kopra. Kerana Allah dan kerana pahala janji-janji Allah tadi. Faham lagi? Ikhlas nombor 2. Ikhlas paling rendah sekali pangkatnya ialah kerana pahala, kerana nak dapat fadilah, kerana takut kemurkaan Allah, takut masuk neraka, takut kena kepit kubur, untuk Allah murahkan rezeki kita beramal. Itu pun panggil ikhlas lagi. Lepas pada tu tak ada ikhlas dah. Kerana pak mak, kerana pak leh, kerana orang puji, kerana nak piti. Jadi kita tak dapat pangkat 1. Pangkat ketiga hak komang kali tak apa dah, masih disebut ikhlas. Kenapa? Mana yang mu mayang duha mo? Nak fadilah lah. Tak dengar hadis tu, kelebihan mayang duha. Mana mu baca surah tabarakalladzi al-mu'minuna nak malam? Lah, tak dengar hadis. Yang dapat tak kena azab kubur. Tu pangkat paling rendah. Kuat sedekah. Nak dapat mahligai dalam syurga bila-bila. Ini banyak sedekah. Mana? Syurga. Itu martabat paling rendah. Dah boleh ke ibadat gitu? Boleh. Kerana perkara yang Allah janji, boleh. Syurga, ada kerajaan ganu janji ke? Allah janji. Allah janji. Maka wabtaru min fadillah. Carilah apa yang ada dalam kurnia Allah. Syurga, kurnia Allah. Ibadat kerana nak masuk syurga, masih lagi ikhlas. Tapi ikhlas hak paling corot. Tapi masih nama ikhlas, tidak nama riak. Kalau riak alik nudah, go to hell. Hak manusia janji, bukan Allah janji, tidak ikhlas namanya. Contoh, naik pakat. Dia banyak buat kebajikan, kerana dia pemimpin badan kebajikan dalam syarikat. Dia akan naik pakat lagi. Bos suka dia. Tak dapat pahala lagi. Apa yang Allah janji boleh kita beramal. Apa? Mu amal gini, mu hibur silaturahim. Adira baik dengan anak-beranak ni gimana? Minta banyak umur je. Bahkan Nabi kata, siapa yang hubung silaturahim, Allah panjangkan umur. Panjang lagu mana? Serah pada Allah, dia maha kuasa. Kita yakin apa yang Allah mudah berlaku atas dia. Jadi boleh tak manusia panjangkan umur orang? Tak boleh tak? Allah je boleh tak? Maka kita nak kerana panjang umur, harus. Hak manusia boleh buat, tak boleh. Kepujian, nak naik pakat, itu tak boleh. Rezeki, boleh tak manusia murahkan rezeki kita? Tak boleh tak? Allah je boleh. Maka kita beramal nak murah rezeki, harus. Dia orang kata dalam mazhab tasawuf, dia kata tidak ikhlas. Tasawuf tak sekira lah. Dia martabat lain. Dia benda sunat dalam tasawuf, dia wajib. Kita nak ukur manusia ni bukan dengan tasawuf, dengan syariat. Tasawuf ni untuk amal diri. Jadi biarlah amal kita itu tidak ada riak. Kita pergi semayang bukan kita kerana lain, kerana kita nak semayang. Kita pergi dengar kerana kita nak pergi dengar. Orang lelaki bukan kerana nak jumpa kawan. Pasal mana yang pergi dengar malam ni? Pasal nak jumpa saing. Sudah kerja. Ada tak orang gitu? Ada tak? Ada tak? Jumpa kat kuliah.
Jadi kawan dia mustahak ilmu, tak mustahak. Batu dia tak boleh ilmu. Dah tu dia boleh dengar ilmu. Ilmu itu tidak lekat. Apa? Dia nak jumpa saya? Kat lain payah, kat kuliah. Faham? Perempuan nak tunjuk biskut. Orang nak pergi dengar, dia nak tunjuk biskut. Nah, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Nak betul kuliah dia pun agak. Ni telekung ni buat gini. Khuf. Kawan dia sebelah. Biskut apa? Biskut tawa. Biskut tawa. Berapa? 12. Dan ni biskut jagung. Biskut jotek. Ni koko saja. Faham tak lagi? Nah, berak ni akak ni main. Telekor tudung depan, siap balik belakang. Berak tubik ni. Kata rezek. Faham lagi? Betul tak? Tapi jangan kata kat orang. Nyakit itu okey. Nyakit nak cari susah akhirat. Geli. Mereka. Nak buat tak? Datang rezek tekok. 27,000 kawan dia nak tubik tahi dengar. Dah 600 dah lepas dia. 2 kali dia butang. 27,000. Faham lagi. Hari tu kita makan nasi puang. Makan belah. Ada tebar tu. Kata berapa 12 tu? 63 tak. 63,000. Tapi ada orang senang. Tapi tutup lagi tu. Bang. Nampak tak? Mu ada biti tu hamu tutup dia lepas nampak bila lengang tak boleh. Dan ni pasal lengang pendek. Apa? Pasal ada lengang baru sini. Dosa pun boleh. Betul tak? Tak salah mu nak pakai emas. Pak pikul apa buah tan belakang. Tak, mungkin selok tu buat apa pula. Itu kau orang kafir, kita orang Islam. Nak muslimat kan? Orang muka boleh muka 2 pergelangan tangan. Apa panggil pergelangan? Tempat ni orang pakai gelang. Ada pakai gelang sini, dayok. Sini yang pakai gelang. Pergelangan. Bermakna boleh pakai gelang. Oh, jadi sekat habis sini. Mudah-mudahan kita ambil kepahaman daripada ayat tadi. Hendaklah kita selalu melakukan amal soleh. Dan bila amal soleh, pastikan amal kita itu ikhlas kerana Allah. Tiap-tiap lepas semayang berdoa kepada Allah. Minta ampun. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita ni. Dan kita harap sangat amal soleh kita hak dulu hak dok pakai rawa. Hak niat dok betul. Faham tak? Hak raya. Allah terima juga. Kita tengok soalan.